أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta allazi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah wa yunabbiukum bima kuntum ta'malun. Sallallahu alaihi. Yang bermaksud kata Nabi Muhammad, mati yang kamu cuba melarikan diri daripadanya, sesungguhnya ianya akan mendapati kamu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengetahui perkara yang baik dan perkara yang nyata. Nabiukum bima kuntum ta'malun, dan kamu akan dihabarkan, ceritakan pada apa yang kamu lakukan ketika hidup dalam dunia dahulu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna jannah illa man aba. Qalu kama yaba ya Rasulullah. Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Yang bermaksud setiap daripada umatku masuk dalam surga kecuali orang-orang yang enggan. Lalu mereka berkata kepada sahabat, bertanya, siapakah orang yang enggan? Lalu baginda Rasulullah menjawab, man ata'ani dakhala jannah. Nah, siapa taat padaku masuk syurga. Wa man asani faqad aba. Siapa yang melakukan maksiat, maksudnya ingkar kepada arahku, maka mereka termasuk kepada orang-orang yang enggan. Alhamdulillah. Yang dihormati, silakan Fatih, tuan-tuan imam, semuanya silakan takbiran. Kemudian pengurusi masjid, jawatan kuasa masjid, tuan-tuan haji, tuan-tuan hajah, tokoh-tokoh masyarakat, semuanya tuan siap sidang jemaah muslimin muslimat mukminin mukminat. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah. Sekali lagi tuan-tuan, kita dapat bersama pada pagi ini untuk kita menyambung sedikit lagi insya-Allah pembahasan pada pagi ini masih dalam tajuk bahaya keinginan kepada dunia dan perhiasannya. Sampai mana? 440 kan? Baris. Saya menjelaskan. Minta mamin nikmah. Okey. Kita lihat kepada kata-kata Syekh Ibn Athaillah dan seterusnya. Saya menjelaskan perkara tersebut dengan kata-kata hikmahnya. Ini dia sambungkan di atas lah, yang kita minta supaya rezeki yang cukup kan, rezeki yang cukup sebut di atas tu. Yang kita perlukan rezeki yang cukup, bukan rezeki yang terlampau banyak, terlampau sikit. Yang penting cukup, kata. Saya menjelaskan perkara tersebut dengan kata-kata hikmahnya, min tamamin ni'mah alaika ay yarzuquka ma yakfika wa yamna'aka ma yudghika walakilla ma tafrahu bihi yakillu ma tahzanu alaik. Yang bermaksud di antara kesempurnaan nikmat Allah alaika ke atas engkau, ay yarzuquka, bahawa Allah Ta'ala memberi rezeki kepada engkau, ma yakfika, suatu benda yang mencukupi, satu perkara yang mencukupi akan engkau, wa yamna'aka ma yudghika, dan menegahkan engkau daripada satu benda yang membawa kepada derhaka.
terhaka. Wa yamanaka ma yudrika, kata-kataan tawa ni melampaui batas kan. Ma yudrika, dan menegak kau daripada satu benda yang mau melampaui batas pada kau. Bal yakinlah ma tafrahu bihi, yakinlah ma yahzanu alaihi. Hendaklah menggunakan sedikit sahaja kesenangan seperti harta dan kedudukan, nescaya sedikit pula kesusahan engkau, kesusahan anda. Jadi kita hendaklah menggunakan sedikit sahaja kesenangan pada harta benda kita ada, nescaya sedikit pula kesusahan kita. Betul. Okey, ini kata-kata yang itu mendalamlah pada kita lah. Betul Baik. 154 ada itu kan? 154. Apabila seorang mukmin memutuskan melakukan jihad di jalan Allah, ini dalam bab jihad dan bertembung dengan kekuatan kebatilan di dalam peperangan yang berterusan antara menyerang dan mengunduh, ia wajib menentukan hubungannya dengan perhiasan-perhiasan dunia dan kelazatan yang diingini oleh nafsunya. Dia bertembung dengan bab jihad dan juga perhiasan dunia. So dia wajib memilihlah. Dia wajib menentukan hubungannya dengan perhiasan dunia dan kelazatan yang diingini oleh nafsunya. Ini kerana memenuhi bujukan-bujukan kehidupan akan membuka selera seseorang untuk mendapatkan tambahan dan menggantungkan hatinya kepada ketamakan-ketamakan yang memalingkannya daripada kehidupan yang sepatutnya dilaksanakan. Untuk mengatasi perkara ini memerlukan kepada kemantapan jiwa untuk menghadapi kehidupan sebenar, kehidupan sekadar yang cukup dan kurangnya bebanan. Jadi manusia seperti ini mampu hidup berpanjangan atau kecut begitu saja. Kita tidak bertujuan mengharamkan perkara yang halal dan tidak juga bertujuan menyempitkan perkara yang luas. Bukan makna kita nak rezeki yang banyak tadi, maknanya bukanlah kita nak mengharamkan yang halal, kata musannaf. Dan bukan juga kita nak menyempitkan perkara yang luas. Sebaliknya apa yang kita inginkan lakukan ialah menjelaskan jalan yang mesti dilalui oleh orang yang memegang panji-panji dakwah. Ini dalam bab dakwah lah, dalam masyarakat. Apalagi dalam konteks untuk mengajak kepada dakwah orang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan orang berpegang teguh dengan syariat Islam. Jadi tak mungkin wujud keselarian antara ketamakan kepada dunia dengan perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai tinggi. Dia akan bertembunglah, mesti bertembunglah antara dunia dan akhirat. Jadi dalam bab dunia akan adanya kata tawaran-tawaran habuan-habuan dunia dan sebagainya, untukan-untukan dunia. Dalam bab akhirat pula apa janji dan syurga dan sebagainya. Yang akan bertembung antara dunia dan akhirat. Apalagi dalam bab perjuangan untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak mungkin selari antara keinginan untuk menegakkan kalimah Allah dengan keinginan untuk mempertanyakan harta rampasan perang dan juga mengambil hati manusia. Betul tak? So dalam bab peperangan akan ada habuan-habuan tentunya untuk mendapat harta rampasan perang. Kalau zaman dulu, kalau zaman-zaman para nabi yang sebelumnya, hasil rampasan perang tidak halal diambil. Tak halal diambil. Disebut dalam kitab. Dalam kitab Khasaisul Ummati Muhammadiyah, kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Dalam itu disebut banyak benda dan kelebihan umat Nabi Muhammad dengan umat yang sebelumnya. Ada umat yang sebelumnya dalam peperangan mereka tidak dibenarkan. Kalau ada rampasan perang, harta rampasan perang tak dibenarkan untuk diambil.
harta rampasan perang itu, maka naklah dikumpulkan. Dikumpulkan satu tempat dan menunggu akan adanya api daripada langit yang akan datang untuk menyambar rampasan perang tersebut. Kalau zaman sekarang, kalau zaman Nabi dibenarkan. So 1/5 kan, 1/5 harta perang itu nak dibagikan. Baik, jadi di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, wahai sekalian manusia yang ayo menuju kepada Tuhan anda. Sesungguhnya rezeki yang sedikit dan mencukupi adalah lebih baik daripada rezeki yang banyak anda melalaikan. InsyaAllah. Cuma bukanlah mana menegak kita mencari rezeki yang banyak, kan? Sebab ada hadis tu hampir-hampirlah kefakiran itu merupakan kepada kekufuran, kan? Hampir-hampirlah kefakiran itu membawa kepada kekufuran. Sebab bila fakir pun masalah juga, miskin pun jadi masalah, kita akan ditindas oleh orang lain. Orang yang kaya, kalau kaya sangat pun masalah juga nak menguruskan harta. Nampak banyak sangat. Bila harta terlampau banyak, akan buat program-program yang melawak. Harta banyak sangat, tak tahu nak letak kat mana, jadi buatlah program-program melawak, program hiburan dan sebagainya. Sebab harta banyak sangat. Okay, itu masalah. So, macam mana kita nak mengendalikan harta yang banyak itu? Cuba yang diperlukan oleh pengarang kata, kita nak rezeki yang cukup. Baik, sesungguhnya rezeki yang sedikit dan mencukupi lebih baik daripada banyak dan melalaikan, kata dia. Walau bagaimanapun ukuran rezeki yang mencukupi tidaklah terbatas kepada garisan-garisan tertentu. Rezeki yang cukup pun macam mana? Tak tahu kan? Macam mana rezeki yang cukup? Dia tidak terbatas kepada garisan-garisan tertentu. Sebaliknya, ia berbeza mengikut perbezaan tabiat, keadaan dan juga persekitaran. Boleh jadi dalam keadaan darurat yang dialami oleh seseorang itu dianggap sebagai kelemahan pada seorang yang lain. Hal yang dialami oleh seorang adalah kayu pembungkus benar dalam persoalan tadi. Semacam mana rezeki yang cukup itu berdasarkan pada diri seorang itu sendirilah. Bagaimana kecukupan rezeki dia. Baik, kemudian pilihan di atas, berdasarkan pada tabiat yang ada pada jiwa manusia, mereka suka kalau berada di merencuk ketinggian di muka bumi. Nampak? Ini orang tabiat manusia, keinginan manusia. Naluri kehidupan manusia ni mereka nakkan di atas, nak duduk ke atas, tak nak duduk ke bawah, kan? Nampak dunia. Tapi dalam bab akhirat tak nak duduk ke atas, duduk ke bawah. Kalau bab mengaji tu duduk kat belakang sini. So dalam bab solat berjemaah suka masuk lambat-lambat, suka leka-leka kan, gitu. Duduk borak-borak dulu. Kadang imam tengah khutbah pun dia buat, dia cerita kat belakang, kan gitu. Dia tak nak duduk depan. Sebab kalau depan kan buat kau nampak. Jadi duduk belakang sekali, cari kat corok-corok kan, belakang-belakang tiang tu. Kat situ dia duduk supaya nanti kan imam berbeda tak nampak dia buat kat belakang dan khutbah. Baik. Jadi berdasarkan kepada tabiat yang ada pada jiwa manusia, mereka suka kalau berada di mencuk ketinggian di muka bumi. Mereka juga suka kebesaran dan keegoan. Ini sifat manusia lah. Dan bukanlah mana begitu semua. Bukanlah semua macam tu. Sebab ada raja-raja yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam. Dia seorang nabi dan dia juga seorang raja. Dia nabi dan juga raja. Tapi kebanyakan manusia itulah sukakan kepada kebesaran dan keagungan. Malah manusia pun berlumba untuk mendapatkan jawatan kedudukan yang tinggi kan.
sanggup melobi sana melobi sini untuk mendapatkan kekuatan, jawatan, kedudukan dan sebagainya. Baik, Allah Subhanahu Wa Taala memfahamkan kepada mereka supaya melawan keinginan-keinginan ini, kerana kemudaratan besar yang ditimbulkan olehnya. Antara fenomena cinta kepada ketinggian, pesan keagungan di muka bumi ialah keinginan untuk mendapatkan jawatan dalam pemerintahan. Betul tak? Keinginan untuk mendapatkan jawatan dalam pemerintahan, pangkat, kemasyhuran, gelaran, nama, panggilan, terkedepan dalam majlis dan penghormatan kepada orang ramai. Ini kebiasaanlah manusia kan. Dia inginkan kedudukan macam tu, orang respect dengan dia dan sebagainya. Cuma ialah jawatan, awak kata puasa pun penting. Bukan mana puasa tak penting. Puasa pun penting, tapi banyak orang dengan puasa menjadi lupa diri. Sebelum ada puasa, boleh kita borak-borak dengan dia lagi kan. Boleh bertemu siapa, boleh senyum-senyum lagi. Bila ada puasa, dah tak nampak lah. Bagi salam pun tak jawab, tegur pun tak jawab. Ini kebiasaan manusia lah macam tu. Dia harap kita kalau tuan-tuan ada puasa, janganlah kita jadi lupa diri. Macam tu. Tapi puasa pun penting. Tanpa puasa tak boleh buat apa lah. Macam tu. Imam Ghazali yang menyebutkan dalam kata-katanya, ad-dinu was-sultan tuhmani. Ad-dinun asasun was-sultan harisun. Mala asasa lahu pamahdum, pamala haris lahu pata'in. Agama dan sultan itu atau kekuasaan itu merupakan seperti saudara kembar. Agama adalah asas, kekuasaan itu penjaga. Apa-apa yang tidak asas akan hancur. Mana asasa lahu ataupun wa mana asla lahu pamahdum. Benda yang tidak ada asas maka dia hancur. Benda yang tidak ada penjaga, wa mana haris lahu pata'in. Benda yang tak ada penjaga akan lenyap. Kata Imam tadi. Jadi agama dan kekuasaan dua benda yang macam saudara kembar, kait mengait di antara satu sama lain. Kalau tak ada kuasa, tak boleh nak jaga agama. Jadi agama kita akan dikotak-katik macam tu lah. Banyak benda nanti akan dihapuskan kalau kita ada kuasa. Baik. Tapi banyak orang gila kuasa. Itu yang tak langgar tu, gila kuasa. Baik, antara fenomena cinta kepada ketinggian, kebesaran dan keagungan yang bumi ialah keinginan untuk mendapatkan jawatan dalam pemerintahan, pangkat, kemasyhuran, gelaran, nama, panggilan, terkedepan dalam majlis dan penghormatan orang ramai. Kalau dalam majlis orang tak sebut nama dia, marah kan, marah dia, meronting dan sebagainya. Sebab apa nama tak sebut. Baik. Orang Islam sentiasa memuhasabah dirinya terhadap perkara-perkara ini, sehingga Allah Ta'ala memuliakannya dengan perkara-perkara tersebut tanpa permintaan terlebih dahulu daripadanya, dan membolehkannya melaksanakan hak-hak ubudiyah kepada Allah Ta'ala dengan perkara-perkara yang dianugerahkan kepadanya itu. Okey? Jadi sebagai orang Islam kita kena muhasabah diri lah. Muhasabah diri dan sejauh mana sebenarnya amal-amal soleh yang kita dapat, sejauh mana semangat-semangat yang kita dapat. Kalau kita ada jawatan, apa semangat kita dah bagi, dan semangat tu yang nak bagi tu jangan diungkit. Jangan diungkit. Ya, kalau kita ni bila dah ada jawatan, bagi semangat sana, bagi semangat sini, lepas tu mungkin semangat, kan? Ini satu sikap tak baiklah. Jadi kemungkinan pahala-pahala tadi, hasil semangat itu hapus, hilang kita lah. Habis kita yang pahala. Benar dia bagi semangat, tak ada pahala apa-apa, kosong. Buat apa? Mungkin semangat. Rasulullah
Rasulullah SAW pernah diberi pilihan antara menjadi seorang Rasul bertaraf raja dan seorang Rasul bertaraf hamba. Lantas baginda memilih Rasul bertaraf hamba. Ini sifat Rasulullah. Jadi Rasulullah diberi pilihan jadi raja beserta taraf Rasul, atau raja bersama dengan Rasul, ataupun Rasul bertaraf hamba. Jadi ada di kalangan para nabi ini dipilih raja beserta dengan Rasul. Seperti Nabi Sulaiman kan, Nabi Sulaiman Rasulullah SAW, di mana dia nabi dan juga dia sebagai seorang raja. Kerajaannya begitu luas sekali sehingga kan kata binatang-binatang, para jin dan syaitan semuanya tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihi wasallam. Baginda Nabi Muhammad SAW pula lain. Dia tak sama dengan Nabi Sulaiman. Dia memilih menjadi seorang Rasul dan juga seorang hamba. Masya Allah. Jadi pilihan ini merupakan nikmat yang paling besar yang digunakan kepada baginda dan tidak digunakan kepada orang lain. Dalam pasal ini, Syekh memperingatkan kita tentang kekuasaan yang tidak kekal, yaitu kekuasaan duniawi. Kekuasaan duniawi tak kekal. Bila sampai masa dan ketikanya, sama ada orang itu jawatannya orang lain dah ambil ataupun meninggal dunia. Kalau anda meninggal dunia, bila jawatan akan dapat pada wali juga. Orang lain pula akan ambil jawatan itu. Kalau kita tak ada kita meninggal dunia. Kalau dalam konteks macam pelihara raya pula, kalau kalah pelihara raya, ambillah. Jawatan tu wali pula ambil, pegang pula jawatan tu. Kalau menang ke kalah jawatan itu. Baik, ini namanya kekuasaan. Jawatan duniawi, jawatan yang sebenarnya tak kekal pun. Jadi Syekh mengingatkan kita tentang kekuasaan tidak kekal, yaitu kekuasaan duniawi. Kerana kekuasaan itu melibatkan penguasaan sesuatu yang lain daripada Allah Ta'ala ke dalam hati. Ditambah pula wujud kekeruhan dalam kekuasaan tersebut, seperti wujudnya penderitaan dan kepenatan. Penat nak letih lah. Kalau ada jawatan ke penat letih. Syarat sana, syarat sini kan. Semua orang cari. Bila tak ada je orang bising. Kan. Mana boy? Tak datang tu kan. Sedangkan kita ada hal lain kan. Tak sihat dan sebagainya. Jadi bila kita jadi orang tokoh masyarakat kan. Pemimpin masyarakat ni. Kalau tak hadir siap lah. Walaupun mungkin jamuan pernikahwin dia, kenduri doa selamat dia tak datang pun tak apa kan. Tapi bila tak datang siap lah kan. Diingat sampai ke kematian kan. Baik, selain daripada itu, ia juga mengandung fitnah, persaingan dan perebutan yang mengakibatkan berlaku berbagai-bagai bentuk penderitaan. Bagi kekuasaan akhirat pula, seperti kepimpinan dalam agama, kekuasaan untuk menegakkan agama Allah dan memimpin para makhluk ke jalan yang benar, kekuasaan seperti ini tak salah. Okey, so kekuasaan seperti ini tak salah. Menjadi pemimpin dalam agama satu benda yang bagus. Untuk menegakkan syariat Allah Ta'ala. Kita cakap tadi kuasa penting. Tak apa kuasa, tak nak apa pun. Tak boleh nak buat apa-apa, tak boleh nak ubah apa-apa pun, tak boleh nak pindah apa-apa pun. Malahan orang yang lain pula, yang anti Islam, dia akan pindah, dia akan ubah sana, ubah sini sebagainya. Jadi bagi kekuasaan akhirat pula, seperti kepimpinan dalam agama, kekuasaan untuk menegakkan agama Allah Ta'ala dan membimbing para makhluk ke jalan yang benar. So kekuasaan ini sebenarnya tak salah. Malah tak ada sebarang kekeruhan padanya dan tak wajar dijauhkan daripadanya. Pimpinan agama menegakkan syariat Allah itu benda yang baik. Baik, jika seorang nanti diuji Allah Ta'ala dengan kekuasaan akhirat, pahala diberikan kepadanya dan peringatan dirinya berlaku, iaitu mendekatkan dirinya kepada Allah Ta'ala.
Syekh Natailah menyatakan in aradta an la tu'zala fala tatawalla wilayatan wala tadumala. In ragabatka bidayatu zahadatka an-nihayatu. In da'aka ilaka zahiran nahaka anhu batinan. Innama ja'ala mahallan lil aghyar wa ma'dinan li wujudil ikram. Tazhidan laka fiha alima annaka la taqbalun nasbul mujarrada zawwaqa min zawaqiha ma yasahilu alayka wujuda firaqiha. Yang bermaksud jika anda ingin digugurkan, jangan memegang kekuasaan tidak dekat. Dalam konteks kita, dalam ini konteks sufi ni. Ini daripada sudut kata macam sufi lah, orang tasawuf. Jika anda ingin digugurkan dalam bab tasawuf, jangan memegang kekuasaan tidak dekat. Jika pada awalnya dari suluk anda menyukai kekuasaan, maka pada masa terakhir anda akan membencinya. Anda akan membencinya orang bab tasawuf kan. Kalau bab tasawuf ni lain sikit pandangan dalam konteks kekuasaan ni, jawatan dan sebagainya. Jika ada awalnya daripada suluk anda suka pada kekuasaan, maka pada masa terakhir anda akan benci. Orang tasawuf ni lain sikit. Maknanya pada awalnya memang kalau orang tu dia sebelum suluk memang dia suka jawatan dan sebagainya. Bila masuk suluk dia dah kurang lah tu. Kurang pada dalam bab gemar pada kekuasaan. Jika keadaan lahiriah kekuasaan itu seperti mengajak anda, maka sebenarnya pada batin kekuasaan itu mencegah. In ragabatka bidayatu zahadatka an-nihayatu. In da'aka ilaiha zahiran nahaka anhu batinun. Jika keadaan lahiriah kekuasaan itu seperti mengajak anda, sebenarnya batinnya kekuasaan itu mencegah anda. Innama ja'alaha mahallan lil aghyar wa ma'didan li wujudi iqdam tazhidan laka fiha. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencipta dunia ini sebagai tempat apa sahaja selain Allah Ta'ala, dan sumber perkara yang mesahkan hati adalah supaya anda tidak menyukai. Alima annaka la taqbalun nasqul mujarrada tazawwaqa min zawaqiha. Allah Ta'ala mengetahui anda tak mahu menerima nasihat semata-mata nasihat. Oleh itu Allah Ta'ala memberikan anda penyebab yang memudahkan anda meninggalkan kesenangan duniawi seperti penyakit, bencana dan fitnah. Penyakit, bencana dan fitnah. Ini akan benda ni dialami lah. Orang yang nak ke duniawi dia akan mengalami benda-benda macam tu. Penyakit, fitnah, bencana, qomah, macam-macam ni kan. Tu carilah benda yang kekal, itulah akhirat. Baik. Daripada kata-kata Imam Syekh berikut, alima annaka la taqbalu nusul mujarradan. Allah Ta'ala mengetahui anda tidak mau menerima nasihat semata-mata nasihat. Apa maksud pada kata-kata ini? Maksudnya kata, kita mengetahui keinginan untuk mendapatkan kekuasaan itu sengit sekali dalam hati manusia. Betul tak? Masing-masing berebut kuasa kan. Kita mengetahui keinginan untuk mendapatkan kekuasaan itu sengit dalam hati manusia. Masing-masing nakkan kedudukan, jawatan, pangkat dan sebagainya. Manusia berebut untuk mendapatkannya, kuasa. Sebagaimana mereka berebut untuk mendapatkan alat. Masya Allah. Ini satu analogi kan. Dia punya bahasa mubalaghah kan. Bahasa mubalaghah dia kata orang yang merebut benda kekuasaan ini sama seperti merebutkan arak. Akibat dalam kebanyakan keadaan mereka kehilangan waras akal fikiran. Jadi bila dah tak dapat dia punya jawatan tu, apa yang jadi macam orang gila. Orang gila dan fitnah sana fitnah sini. Sebab apa dia nakkan jawatan tu? Selagi dia tak dapat
selagi itu dia akan fitnah orang yang ada jawatan yang dapat tadi lah. Jadi itulah cara. Itu sebabnya dia kata tadi, kan, jawatan tu macam orang jemput jawatan ni macam orang berebut nak dapat kenarak gitu. Akibatnya dalam banyak keadaan mereka akan kehilangan waras lagi. Dah tak waras lah. Cakap pun tak apa benda dia cakap kan, tak faham. Itu. Malahan kalau orang tak pilih dia, dia akan bongi. Dan dia cakap orang yang tak pilih dia tu bodoh, bangga-bangga gitu. Kenapa tak pilih dia, kenapa pilih orang lain dan sebagainya. Sebab dia dah macam tak waras. Kerana itu termasuk dalam hikmah Allah Ta'ala, ia merasakan hamba-hambanya yang ikhlas kepahitan melayani kerinah yang ditimbulkan oleh kekuasaan tersebut, sehingga memudahkannya memisahkan diri daripadanya. Walaupun adab Islam tentang ialah mengelakkan diri daripada mendapat kekuasaan, namun apabila mereka dipikul dengan suatu kewajipan, misalnya kewajipan yang membentuk bantu air, ia wajib melaksanakannya. Bila dah dapat kekuasaan, kena tunaikan kekuasaan. Bila ada kekuasaan, kena tunaikan kewajipan yang ditakdirkan pada diri kita. Tapi itulah benda itulah yang orang kejar kan. Orang kejar perlukan itu. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj kan, dalam peristiwa Isra' Mi'raj, Nabi Muhammad SAW bertemu dengan satu golongan yang mereka itu dipikulkan satu bebanan yang berat. Kan ada kan? Dipikulkan satu bebanan berat. Nabi berjumpa dengan satu golongan, dipikulkan dengan bebanan yang berat. Kemudian orang itu kan, penghuni neraka itu diambil lagi bebanan itu, diletakkan di belakang lagi. Ambil lagi letak lagi bebanan belakang dia. Lalu Nabi SAW tanya dengan Jibril, Jibril apakah maksud dengan perkara ini? Apa yang nampak tu? Itulah gambaran engkau Muhammad. Mereka diberikan satu bebanan yang besar, tapi tidak sanggup untuk melakukannya. Dan yang minta lagi kekuasaan dari jawatan lain, kan? Dia minta lagi amanah yang lain dan sebagainya. Sedangkan amanah yang ada pun tak mampu nak lakukan. Syukuran yang akan menjawab seorang. Baik. Misalnya kewajipan yang berbentuk panain, dia wajib melaksanakan. Itu juga kewajipan berbentuk fardu kifayah. Ia juga perlu melaksanakan hak Allah yang terkandung dalamnya. Dengan pelaksanaan itu, dia diberi pahala yang diberahkan dengan kebajikan dan dijadikan seorang ahli ibadah. Jadikan seorang ahli ibadah. Habis. Wallahu a'lam bishawab. Sampai situ dulu, kemudian kita sambung ya. Okey, sedikit lagi. Kita boleh habis kan pagi ni? Kitab ni, boleh? Surat Tafid tadi lah. Tidak bermazhab. Habis. Itu ada soal jawab yang panjang ni susah. Ini panjang soal jawab tu. Okey, 330 betul tak? Mengambil hukum terus daripada Quran dan hadis itu kan. Tapi kan dia habis ni. Baik. Betul tak? 330. Betul kan? Tajuk yang ke-12 di sini, mengambil hukum terus pada Quran dan hadis. Soalan, bolehkah mengambil hukum terus pada Quran dan hadis tanpa melihat kepada pendapat para ulama mazhab dalam kitab-kitab fiqh mereka? Jawapannya, perkara ini tidak boleh. Perkara ini tidak boleh, tidak benar, malah sesat dan juga menyesatkan.
dalam kitab Tanwir Al-Qulub. Ke surat 75 dinyatakan wa man lam yukallad wahidan minhum wa qala ana a'milu bil kitab was sunnah fadhiyan ahmal ahkam minhuma falaysa lahu bal huwa mukhti'un dallun mudillun siyama fi hadzal zaman allazi amma fihi al-fusuq wal kasrat fihi da'wa wal batinah li'annahu istahzara ala a'immatil din wa huwa dunahum bil ilmi wal adalah wal idlah. Yang bermaksud, dan barang siapa yang tidak mengikut salah satu daripada mereka imam-imam mazhab dan berkata aku beramal dengan Quran dan hadis dan mengaku tak mampu memahami hukum-hukum Quran dan hadis, dan mengaku telah mampu dan mengakulah. Dia ambil hukum Quran hadis direct lah gitu. Kemudian dia mengaku tak mampu. Dia mengaku dia mampu memahami hukum Quran dan hadis, maka orang tersebut tak boleh terima. Tak boleh terima. Bahkan termasuk orang-orang yang bersalah, sesat dan menyesatkan. Bal huwa mu'ti'un dallun mudillun tadi. Bahawa mereka ini sesat, bersalah, menyesatkan, terutama pada masa sekarang ini di mana kefasikan bermahal-mahal dan banyak tersebar dakwah-dakwah yang salah kerana dia ingin lebih masyhur daripada para pemimpin agama, sedangkan dia di bawah mereka dalam ilmu, amal, keadilan dan ittilah dan ittilah aja tu. Tak tahu maksud ittilah. Baik, ini antara benda banyaklah berlaku lah. Apalagi di akhir zaman ni macam-macam pahaman-pahaman ni. Pahaman-pahaman orang kata ada pahaman sihab kan, ajaran sihab kan. Tu yang dia punya pengasas tu dan orang kata dah lari ke New Zealand. Dia minta suaka politik di New Zealand. Ajaran sihab tu, yang mana ajaran sihab tu dia kata Allah akulah Nabi Muhammad. Muhammad itu tak ada kemaluan kan. Lepas tu air yang kononnya air sihab tu lah, yang boleh menyembuhkan penyakit COVID tu lah, yang jadi popular. Macam-macam lagi lah dia punya tu. Video-video yang tersebar lah berkenaan dengan sihab tu. Okay. Kemudian ada yang mengaku Imam Mahdi pun ada juga. Ramai yang mengaku Imam Mahdi, yang menjadi mengaku sebagai Rasul Melayu pun ada juga. Sebab orang Melayu tak ada Rasul, maka dia mengaku kan. Dia asas dia betul. Dia kembali pada Quran dan Sunnah. Satu lagi, dia kembali kepada bab akidah, bab tauhid. Sebab kita kena mengaji tauhid, kita kena mengaji fiqh, kita kena mengaji. Sebab apa yang berlaku dalam dunia ni dan faham sesat ni, dia melingkungi, dia pulang pergi pusing-pusing kat situ je. Sama ada daripada sudut tasawuf, kebincangannya, ataupun mungkin kebincangan dalam bab fiqh, ataupun bab fiqh, ataupun dalam bab tauhid. Jadi kalau asasnya tu kita ada, jadi kita fahamlah apa yang orang ni ada itu salah. Sebab dia tak mengaji, banyak dia tak mengaji lah. Kadang baca Quran tak tahu. Yang menjadi pengasas-pengasas pada pahaman-pahaman yang tak betul ni. Okey, itu. Ada juga yang mengaku sebagai Imam Mahdi yang mana dia punya tarikatnya tu, dia ada tarikat yang mendapat Ustaz Abdul Mufti. Dia ada lesen daripada Abdul Mufti tarikatnya. Tapi masalahnya dia punya ketua tu mengaku Imam Mahdi pula. Kena bai'ah dengan dia. Kena bai'ah dengan dia di Masjid Haram. Lepas tu harta-harta pengikut dia tu naklah diserahkan pada dia. Gitu. Macam-macam lah kan pahaman yang sesat macam orang sekarang ni, yang boleh bersentuh. Mana isi-isi pengikut dia boleh disentuh,
boleh dipegang, boleh dipeluk, boleh dicium, ada macam tu juga. Isi-isi mengikut dia, maknanya isi-isi mengikut itu halal lah bagi dia. Dia pemahaman juga pening kan sekarang ni. Baik, tambah perhatian, tak boleh mengamalkan hadis atau perbezaan pendapat di kalangan para sahabat dan di kalangan tabi'in sebelum bertanya kepada ahli ilmu. Jika kana inda rajulil kutub al-mustannafatu fiha qawlu Rasulillah sallam wa ikhtilafu sahabat wa tabi'in fala yazuzu an ya'mala bima sya'a yatakhayyaru wa yaqdi bihi wa ya'malu bihi hatta yas'ala ahli ilmi ma ya'khudhu bihi fa yakunu ya'malu ala amrin sahihin. Imam Ahmad bin Hanbal berkata, jika ada di sisi seseorang kitab-kitab yang dikarang yang ada di dalamnya hadis Rasulullah SAW, perbezaan pendapat di kalangan para sahabat dan perbezaan pendapat di kalangan tabi'in, maka dia tidak boleh beramal mengikut apa yang dia suka. Umpamanya dia memilih sendiri dan menghukumkan dengan pendapatnya sendiri mana yang lebih baik dan dia beramal dengannya, sehingga dia bertanya kepada ahli ilmu pendapat mana yang dia harus ikut. Setelah bertanya itu, maka jadilah beramal dengan panduan yang benar. Dan ini bagi orang yang tak faham, yang jahil lah, yang tak baca kitab Arab pun tak tahu. Jadi sebaiknya kena rujuk para ulama lah. Kalau ada kemusykilan sesuatu hadis dan sebagainya, dia kena rujuk para ulama. Gitu. Ulama pula dia tengok dalam syarah hadis. Ini kitab syarah hadis tidak ada. Kalau Imam Nawawi kan kata Sahih Bukhari. Apa kitab yang mensyarahkan Sahih Bukhari? Contohnya Fathul Bari. Kalau tidak kan kitab Fathul Bari pada. Ini kitab Fathul Bari pun tak ada. Dan dia terus ambil dari hadis macam tu je. Tengoklah kitab, oh ni kitab hadis. Dan syarah hadis pun tak ada. Sebabnya kalau kita nak baca hadis tu, kita kena fahamlah syarah hadis ni macam mana. Paling tidak pun kat rumah kita tu adalah kitab syarah hadis tersebut, Fathul Bari. Kan kalau kita mengajar kitab Riyadhus Shalihin kat rumah kita adalah kitab syarah pada kitab Riyadhus Shalihin itu. Tiga dengan hadis 40, hadis Arba'in kan. Kalau hadis 40 ni biasanya memang dia ada syarah di situ lah. Dia ada syarah. Itu mudahkanlah untuk macam ustaz dia nak mengajar ni. Kalau contoh dia mengajar kita hadis 40, okey. Dekat hadis 40 tu memang ada syarah dah. Yang terjemah pun ada syarah. Kalau nak syarah lebih, kenalah beli kitab lain. Beli kitab contohnya kitab-kitab hadis syarah hadis 40, contohnya kitab Al-Wafi. Al-Wafi dia syarah hadis 40. Kemudian kitab Lu'lu apa nama ayat sebut. Lu'lu'iyah. Maknanya dia syarah hadis 40 juga. Dia syarah hadis 40. Kan? Banyak kitab-kitab hadis yang mensyarahkan hadis 40. Bukan satu dua kitab hadis, banyak. Kemudian kita hadis Shalihin. Dia ada Shalihin pun banyak syarah-syarahnya yang mensyarahkan hadis kitab Riyadhus Shalihin. Kemudian kitab Sahih Bukhari pun banyak juga kitab yang mensyarahkan Sahih Bukhari. Contohnya kitab Fathul Bari. Dan yang banyak di itu dia mensyarahkan 40 hadis Sahih Bukhari. Kemudian kitab Sahih Muslim pun banyak hadis yang mensyarahkan Sahih Muslim. Jadi kalau kita nak mengajar hadis, paling tidak pun satu syarahnya itu paling tidak pun ada. Paling tidak ada lah satu syarahnya, kita simpan ke rumah kita sebab kita nak mengajar hadis. Jangan hanya sekadar baca hadis itu tapi tak faham syarah dia, bermaksud daripada kalimat-kalimat dapat dalam itu. Kalau saya mengajar hadis, kalau saya pun ada juga tempat-tempat saya mengajar hadis. Kalau saya mengajar hadis Riyadhus Shalihin yang terjemahan daripada Jakim tu kan, kitab tu kita ajar, tetapi kita mesti ada kitab rujukan dia, kita Arab dia mesti ada. Tak boleh hanya sekadar berpegang pada syarahan yang terjemahkan oleh Jakim saja.
Kena ada kitab kadar syarahan menyarahkan hadis Rasul itu sebagai sedikit buat pada kita. Okey. Baik. Dialog Syekh Dr. Abdullah Al-Arfash dengan ulama Arab Saudi. Syekh Dr. Abdullah bin Husain Al-Arfash, salah seorang ulama Sunni mazhab Syafi'i di Al-Aqsa, Arab Saudi, pada Ahad 7 Muharram 1430 Hijrah, bila dijemput secara rasmi untuk menghadiri majlis perjumpaan di antara para ulama dan mahasiswa. Tajuk yang dibincangkan adalah berkenaan dengan urusan bid'ah. Berikut adalah dialog antara Syekh Dr. Abdullah bin Husain dengan tokoh ulama Al-Saudi yang berpahaman Wahabi. Istilahnya TAS. TAS kata TAS. Ini tokoh ulama Al-Saudi. Dia kata apa? Anda seorang berilmu. Anda seorang berilmu. Saya mendapat maklumat tentang usul-usul dakwah Anda. Walau bagaimanapun, saya berpesan supaya Anda menjauhi perbuatan-perbuatan bid'ah. Terutama sekali sambutan Maulid Rasul, dia kata. Dia kata Maulid Rasul ni bid'ah. Anda sepatutnya selalu pegang dengan Quran dan sunnah dalam semua aktiviti Anda. So apa jawapan daripada Syekh Dr. Abdullah Husain tadi? Apakah secara peribadi Anda selalu berpegang dengan Quran dan sunnah dalam setiap aktiviti Anda? Kata. Apa jawapan daripada ulama Wahabi tadi? Kata, ya. Mana dia mengaku dia pegang Quran hadis? Kata. So apa hujah daripada Dr. Abdullah Husain tadi? Kalau itu, cuba beritahu Anda sebagai seorang imam masjid Jami', apakah Anda menghatamkan Quran pada bulan Ramadan dalam solat tarawih atau cukup dengan baca surah-surah yang pendek? Apa jawapannya? Dia kata, tentu saya menghatamkan Quran dengan sebenar. Kemudian dia tanya lagi, jika Anda menghatam Quran, di manakah Anda membaca doa khatam Quran? Di dalam ataupun di luar solat? Jawapannya kata, tentu dalam solat. Tolong jelaskan, adakah dalil tentangnya dari Quran dan Sunnah? Dia kata jawab, baik, saya akan menjelaskan. Saya tidak menerima dalil selain Quran dan Sunnah. Saya akan menjelaskannya. Saya tahu dalil Anda sebelum Anda menjelaskannya. Apakah dalil itu? Kemudian Dr. Abdullah Husain kata, dalilnya perkataan Imam Ahmad yang dinukilkan oleh Imam Abu Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya Al-Mughni jilid yang kedua surat 608 yang menyebutkan penduduk Mekah menghatamkan Quran di dalam salat dan Sufyan bin Umayyah menghatamkan bersama mereka. Apakah Anda mempunyai dalil selain daripada itu? Tidak. Kata ulama Arabi tadi kan tak ada, dia tak ada dalil lain selain daripada dalil tadi lah. Jadi mana dalil Quran dan sunnah-sunnahnya? Jadi jawapan daripada ulama Arabi tadi kata memang tak ada, kata. Tetapi perkara ini terjadi pada masa generasi salafus saleh. Kemudian dia tanya lagi surat 34, bolehkah saya membuat kesimpulan dari perkataan Anda bahawa apa pun yang terjadi pada masa generasi salafus saleh tidak menjadi masalah untuk dilakukan? Jawapannya betul, dia kata tak ada masalah kerana mereka adalah generasi yang utama. Tetapi dia kata sejak 2 tahun ini, ketika Anda berkhutbah di atas mimbar pada hari Jumaat, Anda dengan keras menolak dan melarang orang ramai berkumpul pada malam nisfu Sya'ban untuk mengingati keutamaan malam ini, dan sebagai satu motivasi supaya orang lain bersungguh-sungguh untuk melakukan amal ibadah pada malam tersebut. Apakah Anda mengakui tindakan tadi? Betul, dia kata. So kalau begitu, Anda sebenarnya telah meninggalkan pendapat Anda tadi, iaitu apa pun yang diterima oleh salafus saleh tidak menjadi masalah untuk diamalkan. Apakah Anda tahu bahawa kaum tabi'in di Syam meyakini keutamaan malam tersebut? Tas jawab, ya, saya tahu.
Kemudian Dr. apa lagi? Dr. Abdullah Husin kata lagi, jadi kenapa anda melarang sedangkan anda tahu mereka tabi'in hidup pada abad yang pertama? Bagi orang yang berpendapat adalah pertama malam Syaban, mereka punya banyak dalil tentangnya. Syekh Imam Al-Albani sendiri mensahihkan hadis keutamaan malam nisfu Syaban yang masyhur tadi. Syekh Al-Albani ini Wahabi sebenarnya. Ada orang menyatakan dia Wahabi. Tapi walaupun dia Wahabi, dia memberikan keutamaan. Dia pun membenarkan malam nisfu Syaban. Nampak? Jadi Syekh Al-Albani mensahihkan hadis keutamaan malam nisfu Syaban yang masyhur. Nampak? Tentang doa khatam Quran dalam surat tarawih, ia terjadi pada akhir abad kedua. Dan dia tidak memiliki dalil apapun pada Quran dan Sunnah. Ia bukan daripada Quran dan Sunnah pun kenaan dengan doa khatam Quran tadi. Tetapi penuntut ilmu selalu memperhatikan kenapa berbagai pendapat yang ada, lalu mentarjihkan pendapat yang dianggapnya benar. Okey. Kemudian Dr. apa lagi? Abdullah Husin dia kata lagi, apakah anda membenarkan tajih untuk anda tetapi melarang untuk saya? Sekarang saya ingin membuat satu contoh. Contohnya, kalaulah saya berkhutbah pada Jumaat, lalu saya katakan pada para jemaah, siapa yang berkhutbah dan menunaikan solat jemaah sebelum terbitnya matahari, maka solatnya batal. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama. Sedangkan seperti yang diketahui di Ahsa sendiri terdapat beberapa masjid yang berkhutbah sebelum terbitnya matahari kerana mengikut pada mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Apakah anda akan menerima tindakan saya ini? So apa jawapan ulama-ulama Wahabi tadi? Tentu tidak, kerana tindakan anda boleh mengganggu kerukunan masyarakat. Okey, seterusnya Dr. Abdullah Husin sebut lagi, apa yang anda larang ini sebenarnya anda sendiri telah melakukan. Dia kata apa yang anda larang sebenarnya dia sendiri dah buat. Jadi apa yang anda larang ini sebenarnya anda sendiri telah melakukan, iaitu anda melarang perjumpaan pada malam nisfu Syaban. Adakah anda tahu bahawa khutbah-khutbah dan fatwa yang anda telah jadi alasan oleh sebahagian orang untuk menyerang kami, para ulama kami dan merasa agama kami? Kemudian surat 336 dengan perasaan bersalah dan terkejut, janganlah begitu wahai puasan, anda duduk di sini, anda adalah orang yang dimuliakan dan para ilmu tidak ada yang akan mengganggu atau menyerangkan. Kemudian yang last sekali, apa maksud anda dimuliakan dan ilmu sedangkan anda telah mencekik kami dalam ruangan-ruangan yang sempit? Anda telah menjadikan orang yang tidak berilmu berani dan lantang menyerang para penuntut ilmu. Baik. Dan last kali, ini last. Kemudian 13, masuk perkataan Imam Syafi'i, iza sahal hadis bahwa mazhabi. So apakah maksud dengan kata-kata ini? Iza sahal hadis bahwa mazhabi. Apabila hadis itu sahih, itulah mazhabku. Perkataan Imam Syafi'i, yang soalannya apa yang dimaksud dengan perkataan Imam Syafi'i? Jika hadis itu sahih, maka itulah mazhabku. Apa maksud dia? Jawapannya, Imam Nawawi menyebut dalam kitab Majmu' Syarah Mazhab, perkataan Imam Syafi'i ini bukanlah bermaksud bahawa jika seseorang melihat dan menjumpa hadis sahih, maka ia adalah mazhab Imam Syafi'i dan ia terus boleh diamalkan menurut zahirnya. Bukanlah maksudnya macam tu. Apa yang tersebut di atas hanya ditujukan bagi orang yang sudah mencapai derajat ijtihad dalam mazhab Syafi'i. Sedang sebagaimana telah kami terangkan sifat-sifatnya atau orang yang mendekati sifatnya. Jadi maksud dengan kata-kata ini orang yang dah level tinggi, orang tingkatan mujtahid. Kalau dijumpa hadis yang sahih, ini akan, kalau dijumpa dengan hadis sahih dan disebut hadis sahih itu pada mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i akan memegang hadis itu. Mana orang yang memang tingkatan dah tinggi, ulama-ulama majid, bakwar sebagai munafasyrah,
Bukan orang-orang koman-koman macam kita, kan? Bukan orang awam macam kita. Oh, ni hadis sahih. Oh, hadis sahih. Ini mazhab Syafi'i ni hadis sahih. Sedangkan kita tak tahu apa-apa pun, banyak jahil punya itu dan sebagainya. Okay. Jadi apa yang disebut di atas hanya ditujukan bagi orang yang sudah mencapai derajat ijtihad dalam mazhab Syafi'i, sebagaimana yang telah kami terangkan sifat-sifatnya atau yang mendekati kepada sifat tersebut. Adapun syaratnya adalah dia harus mempunyai sangkaan yang kuat bahawa Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala belum pernah menemukan hadis tersebut dan tidak mengetahui kalau hadis itu sahih. Dengan syarat, dia kata, dengan syarat Imam Syafi'i belum jumpa hadis itu. Kalau Imam Syafi'i dah pernah jumpa tu, janganlah kita berpegang dengan hadis itu walaupun dia sahih. Sebab Imam Syafi'i dah jumpa awal lah hadis tu. Itu. Okay. Jadi untuk mengetahui hal ini, kita mestilah mentelaah semua kitab Imam Syafi'i dan kitab-kitab para ulama, terutama sekali ulama mazhab Syafi'i. Sudah tentu syarat ini sangat payah dan jarang dapat dipenuhi. Janganlah kita bila kata, oh dia hadis sahih, Imam Syafi'i tak jumpa hari ni, aku seorang yang jumpa, kan? Jadi kita pegang hadis ini yang sahih. Sedangkan kitab Imam Syafi'i pun kita tak baca. Kitab-kitab ulama-ulama Imam Syafi'i pun Majmu' Syarah Muhazzab pun kita tak baca. Kalau baca pun baca sikit dia, itu pun tak habis. Satu jilid pun tak habis nak baca. Sedangkan ada berpuluh jilid mazhab dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab itu. So kalau kita kata kita nak buat satu mazhab baru, baca dulu kitab mazhab Syafi'i sampai habis. Boleh kita nak buat mazhab yang baru, kan? Wallahu a'lam bissawab. Jadi saya ijazah pada tuan-tuan apa yang kita dah baca ni, insya-Allah mudah-mudahan kita dapatlah mengamalkanlah. Banyak jugalah apa pun dia terdapat dalam kitab ni, banyak kan. Mana perawat kita ni, dia ada kitab satu lagi ni. Dia ada yang besarnya, itu lagi tebalah. Ini macam tu juga masalah ni. Itu masalah kata soal jawab agama yang Ustaz Mahathir karang kan. Dia ada satu lagi warna hijau. Itu yang besar dan tebal lagi. Lagi banyak dia punya hujah-hujah dalam tu lagi banyak lah. Ini ringkasan dia hujah dia daripada yang tebal tu. Kalau tuan-tuan jumpa kat mana-mana ke antara kitab ni lah, itu lagi banyak lah hujah dia. Itu mungkin kalau lagi pun 5-6 tahun pun tak selesai lagi lah. Okay. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqinan shadiqan wa ala mutaqabbala rizqan halalan barakatan katsira. Wa sayyidina fatai alim wa lana qulubana biduri ma'rifatin wa fahmin alibin. Allahumma fakir bidin, Allahumma fakir. Allahumma ja'al hadza jamal marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan nasma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina azabannar. Waktu saya mengaji dengan Ustaz Mahathir dulu, memang dia ijazahkan. Dia ngajar kita apa? Sifat 20. Tak sifat 20 kan, dia ngajar dekat, dia buat kelas ke Ustaz Awal dulu. Waktu dia mengajar tu, dia ijazahkan semua kitab-kitab dia tulis, dia mengajarkan kepada ustaz yang datang semua. Dia ijazahkan. Jadi saya pun jazah pada tuan-tuan lah. Okay. Allah alam besar. Tiga kitab lah. Oh, Allah masih lama ni. okay.